Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma fahkinna fid din wa alimna ta'wil. Wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kita satu kehidupan yang baru, satu lagi nafas yang baru, satu lagi hari yang baru. Yang mana dengan hari-hari yang baru ini moga-moga kita semua boleh menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berguna kepada hamba-hambanya yang lain. Dengan kata lain, kita jangan menyusahkan orang. Kalau kita tak mampu nak senangkan orang, jangan pula kita menyusahkan orang. Baik, jadi insyaAllah pada hari ini, sebelum mula, Ustaz minta maaf sebab mungkin suara Ustaz agak kurang jelas. Sebabnya ada masalah teknikal sedikit. Yang pertama dekat dalam telefon ni. Jadi insyaAllah Ustaz cuba sedaya upaya Ustaz untuk perbaiki mana-mana yang kurang elok. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada siapa yang beri komen. Teruskan memberi komen anda. Tak kisah siapa pun, tak kisah, saya terima saja komen. Sebabnya itu cukup penting ya dalam kita punya PDPR kita. Jadi Alhamdulillah, saya pun baru dapat second dose vaksin pada 18 hari bulan yang lepas. Jadi hari ini hari yang kedua dan hari yang kedua lah selepas saya vaksin. Jadi memang agak tak tahu kenapa rasa macam tak sihat sikit. Tapi insyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk kita teruskan kelas pada hari ini. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk ke dua tajuk yang berbeza, iaitu masih lagi dalam konteks yang sama, iaitu qalqalah, cuma kita pergi kepada dua cabang yang berbeza, iaitu qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Baik, bila kita kata tentang qalqalah, dia mesti adalah ada kita kena ingat dalam kita punya fikiran kita, bila qalqalah dia mesti adalah satu bacaan yang menzahirkan bunyi lantunan. Cuma bezanya kuat tak kuat, bezanya kedudukannya di mana, betul tak? Jadi sebab itulah yang menjadikan dia sughra, kubra dan juga akbar. Baik, jadi untuk hari ini kita akan masuk dulu tentang akbar. Baik, kita sama-sama kita tengok muka surat 35 yang ada buku teks. Yang tak ada buku teks tak apa, boleh tengok dalam video yang Ustaz berikan ini. Kita tengok, kita pergi kepada yang pertama. Ustaz akan zoomkan di sini pengertian qalqalah kubra. Ustaz akan bacakan dahulu, kemudian barulah Ustaz terangkan kepada awak semua. Baik, apakah dia pengertian qalqalah kubra? Pengertian qalqalah kubra ialah apabila huruf-huruf qalqalah dimatikan. Nampak? Dimatikan di mana? Di akhir kalimah kerana waqaf. Jadi, kita ulang sekali lagi. Qalqalah kubra ialah apabila huruf-huruf qalqalah dimatikan di akhir kalimah kerana waqaf. Jadi, kita pergi kepada huruf by huruf dalam pengertian ni. Semoga apa yang Ustaz terangkan dalam pengertian ni saja dah boleh beri awak bayangan tentang bagaimanakah rupa qalqalah kubra dan apa yang patut kita buat bila kita berjumpa dengan qalqalah kubra. Baik, kita tengok apabila qalqalah kubra ialah apabila huruf-huruf qalqalah. Baik, bila kita sebut tentang apabila huruf-huruf qalqalah, semua mesti dah maklum dan faham apakah itu huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ialah qa, ta, ba, jim, dal. Bagus. Yang hafal alhamdulillah. Yang tak hafal, boleh pelan-pelan hafal. Bukan banyak pun, 5 huruf je. Kan? Satu hari awak hafal 1 huruf, 5 hari awak dah dapat 5 huruf. Nampak? Punya senang Ustaz bagi awak benchmark supaya awak boleh ingat apakah dia huruf-huruf qalqalah. Kemudian dimatikan. Dimatikan ni maksudnya apa Ustaz? Dimatikan maksudnya diwakafkan ataupun diberhentikan. Kan? Bila terjadinya wakaf ataupun dimatikan ni, maksudnya bila kita kadang-kadang baca tak cukup nafas ataupun kita berjumpa dengan tanda-tanda wakaf,
kan. Wakaf dia ada banyak. Dia ada wakaf jaiz, wakaf yang wajib berhenti, wakaf yang harus berhenti, wakaf yang boleh berhenti pun tak apa, nak jalan pun tak apa, ataupun digalakkan berhenti. Ada berbagai-bagai wakaf. Baik, tapi hari ini kita nak cerita tentang qalqalah kubra. Baik. Dimatikan di mana? Dimatikan di akhir kalimah. Dimatikan di akhir kalimah. Nanti kita akan tengok pada contoh dia. Di akhir kalimah tu mana, Ustaz? Dimatikan. Sekejap. Macam ada orang panggil. Oh, tak ada. Oh, maafkan saya. Tadi macam ada iklan pula. Okey. Qalqalah kubra dimatikan di akhir kalimah. Maksudnya di akhir kalimah tu dia dekat hujung sekali. Kan kalimah kan. Contoh kita baca macam contoh dekat bawah ni. Kul huwallahu ahad. Ahad itu terletaknya di akhir kalimah. Sebab itulah. Kan kat sini kerana wakaf. Nampak? Ustaz dah bagi tahu awal dah. Dimatikan tu kerana apa? Kerana wakaf. Senang. Itu penjelasan melalui pengertian sahaja. Jadi macam biasa, kalau awak semua tak faham, boleh dengar penjelasan Ustaz mengenai pengertian sebentar tadi. Dan moga-moga melalui pengertian saja awak dah boleh faham bagaimanakah rupa qalqalah kubra, apakah yang patut kita buat bila kita jumpa dengan qalqalah kubra. Baik. Dia siap bagi tahu misal dia. Misal dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sendawa. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Nampak? Dia ada de tu. Itulah dia bunyi lantunan dia yang kuat kerana huruf qalqalah dimatikan di akhir kalimah. Sebab apa? Sebab kita berjumpa dengan wakaf. Ahad itu, ahad yang ini, kul huwallahu ahad, itu ialah kalimah yang berada di akhir kalimah. Kalimah ahad, kalimah yang berada di akhir kalimah. Dan seterusnya dal itu adalah huruf apa? Huruf qalqalah. Baik. Itu misal dia. Dan kita tengok pula cara bacaan qalqalah kubra. Cara bacaan qalqalah kubra ini ialah, kita baca sama-sama. Cara bacaan qalqalah kubra hendaklah menzahirkan bunyi lantunan dengan kuat. Maksudnya dia kuat, tetapi dia tak cukup kuat macam mana qalqalah akbar nanti. Dia kuat. Kira dia lagi kuat daripada sugro. Kalau sugro awak baca yajma'un, yata'ma'un. Tapi kalau macam qalqalah kubra ini, awak kena kuatkan sedikit lagi untuk kita bagi perbezaan di antara qalqalah kubra dan juga qalqalah sughra. Ustaz, nampak macam sama je Ustaz. Memang nampak macam sama. Tapi Ustaz bagi tahu siap-siap perbezaan dia. Perbezaan qalqalah kubra dan juga qalqalah sughra. Yang pertama sekali, kedudukan huruf tersebut. Kedudukan huruf qalqalah itu, qalqalah kubra berada di hujung dan qalqalah sughra berada di tengah kalimah. Tak percaya nanti boleh tengok. Tak pun buka buku teks sekarang. Ada. Okey, baik. Kita teruskan. Cara bacaan qalqalah kubra hendaklah menzahirkan bunyi lantunan yang kuat. Bunyi lantunan yang kuat macam mana? Macam tadi itulah. Kan Ustaz baca. Kul huwallahu ahad. Nampak? Ahad. Dia lagi kuat daripada yajma'una. Sikit je. Bukan yaj. Tak. Kita tak baca macam tu. Sebab dia qalqalah sughra, dia berada di tengah kalimah. Dan kita hendaklah buat bunyi lantunan sedikit. Tidak seperti bacaan ahad ini. Sebab dia berada di hujung kalimah dan hurufnya itu berada betul-betul di hujung kalimah. Huruf apa? Huruf qalqalah itu tadi. Baik, ini kemudian ni apa ni? Misal hukum qalqalah kubra. Yang ini awak semua boleh praktis sendiri. Semuanya konsepnya sama sahaja. Awak perhatikan kelima-lima contoh ini. Kelima-limanya berada di hujung kalimah. Dan semuanya mestilah dia mesti berhenti kerana apa? Ataupun dimatikan kerana apa? Dimatikan kerana wakaf. Tak percaya awak? Kita tengok satu.
bil qist. Nampak dia ada wakaf jaiz dekat situ. Wakaf yang harus berhenti. Betul? Nah, itu yang pertama. Yang semua ni pun ada juga dia punya tanda wakaf dia. Baik, kita berpindah kepada unit keempat. Unit keempat iaitu qalqalah akbar. Baik, siapa yang rasa macam penat, macam nak minum air, okey, boleh stopkan video ni, pergi minum air dulu. Jangan risau, Ustaz akan teruskan kita punya pembelajaran, iaitu unit yang keempat, qalqalah akbar. Pengertian, Ustaz akan terus masuk. Pengertian qalqalah akbar ialah apabila huruf-huruf qalqalah yang bertasydid dimatikan di akhir kalimah kerana wakaf. Baik, anak-anak murid Ustaz, kita tengok setiap pengertian ini dia mesti bagi tahu kita dimatikan di mana kerana apa. Kalau kita tengok perbezaan di antara qalqalah akbar dan juga qalqalah kubra ialah huruf-huruf, dia tulis dekat situ apabila huruf-huruf qalqalah yang bertasydid tadi, maafkan saya, tadi di qalqalah kubra dia tak bagi tahu kita qalqalah yang bertasydid. Dia cuma bagi tahu huruf qalqalah yang dimatikan. Maksudnya dia boleh jadi berbagai baris. Tetapi untuk qalqalah akbar dia mesti huruf tersebut ataupun huruf qalqalah tersebut mestilah bertasydid. Bertasydid ini apa? Bertasydid ialah baris sabdu. Syaddah. Boleh faham? Bagus. Kemudian di hujungnya, di selepas bertasydid tu, dia bagi tahu apa? Dimatikan di akhir kalimah kerana wakaf. Nampak konsep yang sama, cuma perbezaannya di sini kubra dia boleh jadi apa-apa baris dan dia dimatikan kerana wakaf. Namun untuk qalqalah akbar, dia mestilah huruf tersebut mesti bertasydid ataupun ia berbaris sabdu. Boleh faham? Dah dia dah berbaris sabdu, yang ini tak kisah baris apa. Namun kedua-duanya dimatikan di akhir kalimah kerana wakaf. Kita akan tengok nanti dia punya contoh-contohnya. Namun sebelum itu kita akan masuk kepada cara bacaan qalqalah akbar. Kita tengok, Allah, ni kenapa terus zoom out pula? Okey, Ustaz zoom in. Cara bacaan qalqalah akbar. Kita baca sama-sama. Cara bacaan qalqalah akbar hendaklah menzahirkan bunyi lantunan dengan lebih kuat berbanding ketika menyebut bacaan qalqalah kubra. Nampak? Dia jelaskan dekat kita cara bacaan dia lagi senang. Ataupun nak bagi kita lagi senang faham, bezanya dengan qalqalah kubra, awak kena kuatkan lagi lantunan bacaan awak untuk membezakan dengan qalqalah kubra sebentar tadi. Dia bagi tahu apa? Kita punya kata kunci di sini ialah menzahirkan bunyi lantunan dengan lebih kuat berbanding menyebut bacaan qalqalah kubra. Mestilah lebih kuat daripada qalqalah kubra. Baik. Macam mana Ustaz? Kan? Macam mana kita nak buat perbezaan tu? Dia nampak sama. Kan? Dua-duanya huruf yang berada di akhir kalimah. Dua-duanya wakaf. Jadi macam mana kita nak membezakan bunyi tersebut? Baik, kita akan pergi kepada misal dia. Baik. Misal dia di sini Ustaz akan bacakan untuk awak dan kemudian kita akan tengok apa perbezaan yang terbesar dekat sini. Baik. Ustaz akan bacakan, Ustaz ambil satu contoh sahaja dan kemudian kita akan terus buat perbandingan. Apakah dia, bagaimanakah cara untuk kita membezakan bacaan di antara qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Baik, Ustaz akan bacakan satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat syada abi lahabi wa tabb. Ustaz ulang lagi sekali.
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Baik, Ustaz baca perkataan wa tab perbezaan dengan kul huwallahu ahad. Perbezaannya ialah, kalau ini untuk pada pandangan Ustaz, perbezaannya kerana huruf wa tab itu ialah huruf yang bertasydid, ba ini bertasydid, Ustaz akan hold sekejap saja. Watab. Barulah Ustaz lepaskan lantunan tersebut. Jangan pula awak buat suka-suka watabba. Salah lah. Kita buat bacaan dia tetap sama dengan konsep lantunan, dengan konsep qalqalah, namun awak hold sedikit saja. Untuk buatkan dia ada perbezaan dengan qalqalah kubra itu sendiri. Baik, kita baca sama-sama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nampak? Wa tab. Sebab kita nak hold, sebab dia bacaan tasydid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lepaskan. Dia sedikit kuat dengan bacaan qalqalah kubra. Kalau kita baca tadi, qalqalah kubra macam mana? Untuk yang contoh dia, kita baca dia qul huwallahu ahad. Nampak? Qul huwallahu ahad. Ustaz tak baca qul huwallahu ahad. Itulah dia perbezaan sebenar dia. Kerana di hujung kalimah itu, ahad itu, dia bukan berbaris tasydid. Namun untuk yang perkataan watab, kenapa Ustaz ada hold? Kerana ia ada huruf, dia adalah huruf yang bertasydid, ataupun huruf yang berbaris sabdu. Baik, jadi insya-Allah Ustaz rasa selesai untuk tajuk qalqalah. Betul. Selesai untuk tajuk qalqalah. Jadi insya-Allah Ustaz pun tak berniat nak bagi latihan apa-apa, kerana kita dah maklum yang minggu depan awak semua dah boleh mengambil kertas peperiksaan. Ini bagi yang kelas yang belajar dengan Ustaz lah kan. Semua sekali dah maklum dalam grup. Jadi insya-Allah Ustaz ucapkan selamat maju jaya. Jadi jika ada apa-apa soalan yang awak boleh tanya direct kepada Ustaz melalui WhatsApp, ataupun segan ataupun boleh komen dekat bawah. Yang segan nak komen boleh WhatsApp. Jadi insya-Allah Ustaz rasa selesai itu saja. Moga-moga ada rezeki, umuran panjang, kita boleh berjumpa di dalam kelas. Kita akan belajar face to face. Ustaz pun dah cukup rindu dengan awak semua. Moga-moga ada rezeki kita jumpa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.